Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia binti Ani. Saya ingin menjawab soalan final untuk subjek Principle of Management. Soalan 1 yang berbunyi, kepimpinan merupakan salah satu fungsi utama yang perlu dimainkan oleh ahli-ahli kumpulan pengurusan. Pendekatan kepimpinan dikatakan lebih berkesan daripada pendekatan pengarahan terutama dalam suasana kritikal dan mampu mewujudkan satu kumpulan kerja yang mantap dan berkesan. Keberkesanan pemimpin menjadi lebih diperlukan sekarang kerana keadaan persekitaran serta anggota-anggota organisasi sekarang adalah kompleks dan rumit. Okey, soalan A ialah apakah yang menyumbang kepada keadaan yang kompleks dan rumit tersebut? Okey, untuk jawapan soalan 1 tadi, apakah yang menyumbang kepada keadaan kompleks dan rumit tersebut? Okey, pertama sekali, kita fahami dulu apa itu rumit dan kompleks yang dimaksudkan dalam organisasi. Banyak orang bertanya, kenapa ni tak berfungsi? Macam mana kita boleh menjadikan semuanya okey balik? Tapi, ketika pergerakan kepimpinan tersebar, semakin banyak orang mula bertanya, bagaimana kita bertindak balas ke semua yang berlaku? Apa yang perlu berubah dalam cara kita berfikir dan mendekati kepimpinan dan perkhidmatan? Kata-kata rumit dan kompleks sering digunakan secara bergantian dalam perbualan seharian. Namun, sebenarnya, ia menggambarkan dua jenis realiti yang berbeza yang memerlukan dua jenis pendekatan yang sangat berbeza. Dua kumpulan kemahiran yang sangat berbeza memahami perbezaan dan menyedari sama ada situasi itu rumit atau sangat rumit. Okey, perbezaan dua ni sangatlah penting. Dia sebab ketika kita menavigasikan dunia yang tak menentu, dia berubah dengan pantas hari ini dalam situasi rumit, biasanya terdapat urutan peristiwa, pilihan atau tindakan linear, sebab akibat yang dikenapasti yang menyebabkan apa yang berlaku sekarang ni. Persekitaran dan sekitar masalah dia biasanya cukup stabil dan agak dapat diramalkan dan sering terdapat persetujuan umum di antara orang-orang yang terlibat mengenai apa hasil yang diinginkan. Situasi yang rumit biasanya dapat diselesaikan melalui pendekatan yang berfokus pada penyelesaian lah. Okey, dalam situasi rumit ini juga tidak keterlaluan untuk mengharapkan pemimpin yang mempunyai jawapan untuk soalan ni. Berharap pemimpin tu dapat dengan jelas menentukan masalah yang dihadapi dan tahu bagaimana menyelesaikannya, atau sekurang-kurangnya mengetahui siapa yang dia harus minta tolong. Mudah-mudahan para pemimpin tu naik ke kedudukan mereka kerana pengalaman, pengetahuan dan kepakaran mereka dalam bidang mereka. Oleh itu, dalam konteks ni, kita mungkin mengharapkan pemimpin kita mengembangkan visi yang jelas untuk masa depan dan merancang strategi yang jelas untuk mewujudkan sesuatu. Namun apabila keadaan berlaku kompleks, banyak perkara yang saya sebutkan tadi tak lagi berlaku. Kemungkinan terdapat banyak kepingan yang bergerak dan kepingan-kepingan tu selalu berubah, berkembang atau berubah menjadi bentuk lain. Okey, keadaan ni dia sentiasa berubah. Dan kemungkinan terdapat banyak idea dan pendapat yang berbeza mengenai apa hasilnya. Selalunya, banyak perkara berlaku sekaligus, kita mungkin merasakan bahawa beberapa perkara ini saling berkaitan. Namun, hubungan antara mereka tak jelas. Sangat sedikit yang dapat diramalkan dan tidak ada urutan sebab akibat yang jelas. Tanah di bawah kaki kita terus bergeser dan corak pergerakan cenderung bulat atau tidak menentu dan bukannya linear. Seluruh persekitaran boleh merasa tidak stabil. Dalam konteks kompleks, dalam situasi kompleks, pengetahuan dan pengalaman masa lalu sering tidak jadi relevan. Okey, cara-cara yang dilakukan sebelum ni tak semestinya bagaimana ia berfungsi semula. Oleh itu, membuat rancangan adalah sesuatu yang mencabar. Jika tidak mustahil, semuanya terus bergerak dan berubah, dia akan boleh menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kita masih lagi di soalan 1, tapi soalan B, iaitu bagaimanakah kaedah kepimpinan dapat membantu dalam mengendalikan keadaan tersebut. Okey, jawapan saya ialah terdapat banyak kajian terhadap perubahan bentuk kepimpinan yang sesuai untuk diimplementasikan oleh kalangan pemimpin sejajar dengan perubahan dan keperluan semasa. Kepelbagaian gaya kepimpinan mendorong kesan yang berbeza-beza kepada sesuatu organisasi tersebut.
Di tempat kerja, hampir semua orang boleh beritahu tentang masalah yang timbul dan siapa yang patut dipersalahkan. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kesnya, ramai yang akan membisu apabila kerap ditanya. Yang disalahkan adalah pemimpin. Okey, yang kedua ialah tiada pemimpin yang ketara. Pemimpin ni, dia mengurus secara mikro atau menghilangkan diri untuk masa yang lama boleh menyebabkan berlakunya masalah besar lah. Pekerja yang bijak juga perlu beritahu sama ada apa yang dilakukan mereka seiring dengan hala tuju syarikat. Dia mustahil untuk seseorang pekerja tu mengetahui kalau langkah yang diambil itu adalah betul atau tak. Kalau tiada pemimpin yang mengemudi batera, kiranya macam dia tak tahu apa yang dia buat tu betul ke tak. Kalau pemimpin tu tak tegur dia ataupun tak beritahu dia benda yang betul. Cara nak mengatasi dia, pemimpin yang efektif ni, dia melibatkan diri dengan pasukan dia sepanjang masa. Kiranya pemimpin harus ada dengan pekerja dia sepanjang masa. Kiranya dia harus perhatikan gerak-geri pekerja dia. Okey, pemimpin ni juga dia haruslah sentiasa ada untuk dia punya kaki tangan pekerja untuk memberi sokongan yang diperlukan oleh mereka lah. Penting bagi seseorang pemimpin ni dia mudah dihubungi oleh kaki tangan dia. Dan mereka perlu bersifat proaktif dalam mengenal pasti apa yang diperlukan oleh kaki tangan untuk menjalankan tugas dengan baik. Apabila cabaran datang, suasana jadi senyap dan sunyi. Maksud dia, kebanyakan pemimpin tahulah apa yang dia rasa bila dia ada dalam satu bilik penuh dengan kaki tangan dia, penuh dengan pekerja dia, cari masalah isu-isu utama, masalah company apabila timbul masalah. Lepas tu bila dia tanya je pendapat mereka tentang permasalahan berkenaan, bilik mesyuarat jadi tiba-tiba senyap. Tak ada siapa yang ingin membuat apa-apa gangguan keadaan. Kiranya macam tak ada siapa nak buka mulut, tak ada siapa berani. Okey, ni mungkin maknanya kat sini mereka pekerja tu tak ada keyakinan pada kepimpinan dia, atau jika penyelesaian boleh dicapai, atau kadang-kadang dua-dua dia boleh. Okey, macam mana nak atasi dia? Ni mungkin baik untuk ditelan oleh dia punya pemimpin. Tapi apabila semua orang diam, sebahasa, inilah masa dia pemimpin dia nak buka mulut. Inilah masa dia untuk mengeluarkan kata-kata yang berani. Ni adalah tugas seorang pemimpin untuk menyuarakan pendapat orang lain yang tidak berani bersuara. Kiranya jadi wakil. Mungkin ada setengah daripada mereka yang kurang selesa berbicara tentang kepayahan yang dialami dan mengapa ia timbul. Tapi ini satu-satunya cara untuk mengemudi pasukan untuk mencapai penyelesaian dia. Janganlah lari daripada masalah. Ia hanya menjadikan lebih besar atau lebih sukar untuk ditangani. Okey, yang ketiga adalah pemimpin perniagaan tidak mempunyai banyak alasan untuk tidak melibatkan diri dengan kaki tangan mereka jumpa setiap hari. Tidak perlu umumkan pengistirahan nilai kepada kaki tangan yang membuat tugasnya dengan baik. Pemimpin ni haruslah tunjukkan penghargaan kepada sumbangan kaki tangan dia dengan kata-kata macam, Tony, terima kasih sebab sediakan slide untuk saya. Bagus kerja kamu, saya sangat menghargai dia. Itu pun dah cukup untuk buatkan pekerja jadi rasa dirinya dihargai. Sebagai seorang pemimpin juga, tunjukkanlah keprihatinan dalam pelbagai cara. Yang paling mudah adalah dengan memberikan puji ikhlas je kepada kaki tangan dia atau rakan sekerja dia setiap hari. Biasakan dia membuatnya, tapi dia kena ikhlas lah. Janganlah sebab terpaksa. Okey, untuk soalan yang kedua, iaitu dalam pengurusan, sama ada pendekatan konvensional ataupun mengikut perspektif Islam, perancangan merupakan fungsi pengurusan terpenting yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Tanpa perancangan, fungsi pengurusan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan kenyataan di atas, terangkan dengan ringkas kenapa perancangan wajib dilaksanakan terlebih dahulu berbanding dengan fungsi-fungsi yang lain. Okey, ini adalah jawapan saya. Elemen perancangan strategi Barat dan Islam. Pencapaian sasaran objektif secara efisien dan efektif seperti mana yang diharapkan dalam perancangan strategi memerlukan beberapa elemen penentu kejayaan perancangan strategi. Fleksibel ni dia merupakan
Elemen pertama, perancangan strategik yang perlu dititikberatkan, kerana elemen ni dia membantu berlakunya perubahan organisasi dengan bertindak balas terhadap perubahan persekitaran dan keperluan yang dikehendaki bagi mencapai sasaran organisasi dan pelanggan. Sifat fleksibel ni juga mampu menjadikan pengurusan organisasi tersebut lebih dinamik dan sensitif dengan kejayaan masa hadapan melalui perebutan peluang yang ada serta lebih kompetitif. Okey, sifat fleksibel yang elastik ni sentiasa mampu mencapai kejayaan melalui pelbagai usaha yang dilakukan mengikut kehendak semasa. Perancangan strategik moden juga mementingkan elemen keberkesanan kos dalam menjalankan gerak kerja berdasarkan penetapan kos yang ditetapkan kepemergian penghasilan pulangan dan bukan pembaziran. Penggunaan kos yang melibatkan kewangan, tenaga, sumber bahan dan lain-lain lagi yang diperlukan dirancang dengan teliti oleh pengurusan atasan dalam menggunakan sumber dan keupayaan yang ada dengan cekap dan berkesan. Penekanan perancangan kos yang berkesan dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar berbanding kos dikeluarkan. Pengurusan yang efisien akan terhasil apabila menggunakan kos dan tenaga yang minimum dalam masa yang singkat menepati objektif organisasi. Okey, selain itu, elemen objektif yang rasional, jelas dan mampu untuk dicapai dalam jangka masa yang ditetapkan. Dia merupakan ciri penting dalam perancangan strategi moden. Objektif yang ditetapkan mestilah disesuaikan dengan keupayaan yang ada tanpa memeratkan organisasi bagi mengelakkan objektif bersifat tidak strategik sekiranya gagal dijayakan dalam jangka masa yang ditetapkan. Pemantauan ke atas kejayaan objektif perlu dilaksanakan bagi menilai kemajuan dan dalam mencapai matlamat strategik. Oleh disebabkan itu, penetapan tanda aras organisasi perlu dilakukan semasa menetapkan objektif supaya mampu menghasilkan objektif rasional yang spesifik, boleh diukur, dicapai dan difahami sama ada oleh pihak atasan maupun subordinat. Oleh sebab tu, setiap elemen pengurusan strategik dalam Islam turut menerima elemen kefleksibelan kurang bersifat murunah iaitu anjal demi mencapai maqasid syariah. Ahmad Al-Raisuni menjelaskan bahawa maqasid syariah adalah matlamat yang mahu dicapai oleh syarikat Islam untuk kepentingan hamba-hamba dia ketika mensyariatkan satu. Islam agama yang mudah meskipun Islam telah menetapkan pelbagai hukum dan batasan yang wajib ikut oleh umat Islam, namun terdapat rukhsah iaitu kelonggaran kepada perkara furuk iaitu banyak cabang mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.